Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Syahidah binti Sobri, bertugas di Hospital Sultan Nabaya Halostar Klinik Mata sebagai seorang optometris, di mana peranan optometris ni adalah untuk memeriksa mata dan juga mengenal pasti masalah penglihatan di kalangan di semua peringkat umur, bermula daripada bayi sehinggalah dewasa. Antara isu yang ingin dikupaskan pada kali ini ialah berkaitan dengan depresi di kalangan pesakit yang mempunyai masalah kecacatan penglihatan ataupun kehilangan penglihatan. Kecacatan penglihatan ni atau lebih dikenali sebagai visual impairment merujuk kepada kehilangan fungsi sistem visual yang kebiasaannya tidak dapat dipulihkan, dan menurut pakar istilah kecacatan penglihatan ni merujuk kepada jenis kehilangan penglihatan, sama ada seseorang itu tidak dapat melihat secara keseluruhannya ataupun tidak dapat melihat secara separa. Menurut kajian pada tahun 2019 sehingga tahun 2019, sekurang-kurangnya 2.2 bilion manusia di dunia ini mengalami masalah penglihatan, di mana sekurang-kurangnya 1 bilion daripada jumlah tersebut mempunyai masalah kecacatan penglihatan yang boleh menurut WHO atau World Health Organization, antara punca kecacatan penglihatan ataupun kehilangan penglihatan ini adalah disebabkan oleh beberapa penyakit. So antaranya ialah kesalahan refraksi yang tidak dibetulkan. Kesalahan refraksi ini merujuk kepada masalah rabun yang tidak dibetulkan. Yang kedua adalah disebabkan oleh masalah katarak ataupun lebih dikenali sebagai selaput dalam mata. Yang ketiga adalah disebabkan oleh retinopati diabetik, iaitu komplikasi daripada kencing manis ataupun diabetes. Yang keempat ialah disebabkan oleh masalah glaukoma. Dan di akhir sekali ialah degenerasi makula akibat daripada masalah penuaan. Antara simptom ataupun tanda-tanda yang sering kali saya jumpa bila berhadapan dengan pesakit yang mempunyai masalah kecacatan penglihatan ataupun kehilangan penglihatan ni adalah mereka selalu berasa sedih, risau dan juga mudah berasa kurang minat terhadap hobi apa yang telah mereka lakukan sebelum ini, dan secara tidak langsung mereka selalu merasakan diri mereka tidak berguna disebabkan oleh masalah penglihatan yang mereka hadapi, dan mereka juga merasa tertekan kerana tidak dapat melakukan aktiviti ataupun tidak dapat melakukan kerja harian seperti mana yang mereka lakukan sebelum ini. Hasil kajian mendapati bahawa kadar tertinggi berlakunya depresi di kalangan orang dewasa ini terutama di peringkat awal dan juga pertengahan dewasa, dan hasil kajian mendapati bahawa pesakit wanita lebih ramai mengalami depresi berbanding dengan pesakit lelaki. Dan depresi di kalangan pesakit yang mengalami kecacatan penglihatan ataupun kehilangan penglihatan ini mendapati bahawa kualiti kehidupan mereka semakin merosot kerana mereka menganggap bahawa diri mereka tidak berguna, dan mereka menganggap bahawa diri mereka tidak bermakna, dan sentiasa sedih, selalu mengalami kemurungan, dan juga mereka sering kali menyalahkan diri sendiri akibat daripada masalah kehilangan penglihatan yang mereka alami lah. Depresi akibat daripada kecacatan penglihatan ataupun kehilangan penglihatan ini merupakan satu isu yang serius dan perlu ditangani dengan segera. So bagi pengamal kesihatan, kita perlu sentiasa peka tentang perubahan yang berlaku pada pesakit, di mana kita perlu merujuk mereka dengan segera kepada kaunselor berdaftar sekiranya kita dapati berlaku perubahan ataupun tanda-tanda depresi berlaku pada mereka. Dan selain pada itu, kita juga boleh menasihati pesakit untuk mengubah cara hidup ke arah yang lebih sihat, seperti bersenam, mengambil makanan yang sihat dan sebagainya. Selain pada itu, pengambilan ubat-ubatan juga mungkin dapat membantu, atas nasihat doktor boleh dapat membantu mereka untuk mengurus stres dengan baik.
Okey, akhir sekali saya ingin menyeru kepada seluruh pengamal kesihatan yang berurusan dengan pesakit yang tidak kira mengalami masalah gangguan penglihatan ataupun masalah kesihatan yang lain. So pengamal kesihatan ini perlu cakna ataupun perlu sentiasa peka terhadap perubahan yang berlaku pada pesakit. Di mana sekiranya terdapat tanda-tanda ataupun simptom depresi terhadap pesakit ini, pengamal kesihatan perlu merujuk kepada pegawai kaunselor untuk mendapatkan khidmat kaunseling terhadap pesakit tersebut, dan juga ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan kualiti hidup dan juga mengubah cara pemikiran pesakit ke arah yang lebih sihat dan ke arah yang lebih positif. So dengan itu pengamal kesihatan juga perlu memberi pendidikan kepada pesakit, di mana kepada pesakit yang mungkin mempunyai stigma bahawa kaunselor ini bila berjumpa dengan kaunselor merupakan seorang yang mengalami gila ataupun mengalami masalah mental yang serius. So ini adalah stigma yang sangat tidak betul, di mana kaunselor ini dapat membantu pesakit yang terutama yang mengalami masalah kemurungan ataupun depresi ini, membantu untuk celik akal dan juga sentiasa berfikiran mengubah cara pemikiran mereka ke arah yang lebih positif.